Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan rakaman yang kedua. Cikgu tak pasti, mungkin ada tidak berlancar kot lah, sebab cikgu rasa handphone cikgu ni dah berat Rakaman yang kedua, iaitu berkenaan dengan preparation of salt, penyediaan garam. Penyediaan garam ni adalah kita bukan sahaja tindak balaskan asid dan empat perkara tadi menghasilkan garam, tapi kita akan proses dia sehingga kita akan dapat serbuk ataupun kristal garam lah. Itu yang dinamakan preparation of salt. Okey, sebelum kita nak buat penyediaan garam, kita kena tahu cikgu pun agak terganggu sikit sebab cikgu takut rakaman cikgu ni dia punya percakapan tu dia ada drag slack sebabnya handphone cikgu ni dah berat. Okey, tak apalah, teruskan. Sebelum kita nak buat penyediaan garam, kita kena tahu keterlarutan garam tu dalam air. Itu perkara yang utama. Meskipun kita tahu sifat-sifat garam kan. Garam ni adalah sebatian ion. Apa ciri-ciri sebatian ion, kelas? Salah satu ciri sebatian ion adalah boleh larut dalam air. Kan? Jadi kenapa kita nak bincang panjang keterlarutan dalam air? Memang garam larut dalam air, betul tak? Tapi sebenarnya betul, dia larut dalam air, tetapi ada sedikit pengecualian garam ni. Walaupun sebatian ion, ada sedikit pengecualian. Ada yang juga masih tidak larut dalam air. Kita tengok apa dia. Okay, salt is an ionic compound, means all should can dissolve in water lah, tetapi not all. So we have an experiment or activity to investigate the solubility of various salt in water. Okay, various salt ni, type of salt ni adalah yang kita berbincang tadilah. Ada nitrate salt, ada sulfate salt, chloride salt and carbonate salt. So we have 4 types of salt that comes or adalah berasal dari 4 jenis asid, yang mana ion hidrogen masing-masing telah digantikan lah. Jadi ini adalah hasil garam-garam dia. Kita bukanlah tindak balaskan. Kita tidak melakukan tindak balas menghasilkan garam ni. Memang ada. Cuma kita nak uji keterlarutan dia dalam air. Bagaimana? Simple saja. Kita ambil daripada gambar apa kita nampak. Cikgu tak baca prosedur lah, kita gambar je. Okay, yang mana kita masukkan serbuk dia, garam asal tu. Biasanya garam ni dalam bentuk yang kristal lah. Kemudian kita add distilled water and we stir with glass rod. So and then we observe adakah dia 100% semuanya larut atau macam mana. Okay, kemudian mana lagi? Ini hasil dia. Okay, soluble salts dalam bahasa Melayu ni, bahasa Inggeris soluble salt, dalam bahasa Melayunya adalah apa nama dia? Garam terlarutkan. Nama dia garam terlarutkan. Agak pelik sikit, garam terlarutkan. Dalam bahasa Inggeris tu kita jelaslah soluble salt. Dalam bahasa Melayu garam terlarutkan. Istilah dia, a salt that dissolve in water at room temperature. Manakala non-soluble salt ataupun dalam bahasa Melayunya garam tak terlarutkan. Istilah dia garam tak terlarutkan adalah garam yang tak larut, does not dissolve in water at room temperature. Dia mention room temperature. Kenapa? Okay, jadi kita ada 2 jenis garam. Ada sebahagiannya larut tak larut, tetapi larut tak larut tu adalah based on room temperature. Kenapa dinyatakan room temperature? Mungkin pada room temperature suhu bilik ni tak larut, tapi kalau kita panaskan dia sikit, dia larut. Tapi kita tak nak yang panas, kita nak yang natural dan room temperature sahaja. Okey, jadi
setelah aktiviti itu dilakukan, inilah hasil dia. Okay, kalau garam nitrat, all nitrate salt, mudah saja. Semuanya garam larut dalam air. All nitrate salt soluble in water. Yang tak larut tak ada, semua larut. Bermaksud, kalau cikgu tanya, nyatakan garam nitrat yang larut, apakah contoh? Bagi je lah apa-apa pun, confirm dia larut kan? Sebab dia kata all nitrate salt larut. Jadi kamu boleh beritahu sodium nitrate, potassium nitrate, aluminium nitrate, magnesium nitrate, ada banyak, argentum nitrate, copper nitrate, ammonium nitrate, lead to nitrate. Kamu boleh sebut apa saja, confirm semuanya larut dalam air. Okey. Garam sulfat. Garam sulfat ni majority larut. All sulfate salt dissolves or soluble in water. But except 3, lead to sulfate, barium sulfate, calcium sulfate. Lead tu plumbum lah. Dalam bahasa Melayu plumbum, bahasa Inggeris lead. Okey, 3 saja, kena hafal lah ni. Ada orang kata biasanya cikgu-cikgu luar ni ataupun mana-mana cikgu kata nak ingat yang tak larut ni pabaca sulfate. Pabaca ni hanya 3 je. Pabaca, pa ni plumbum lah, bukan PA, sepatutnya PB, tapi nak akronim tu nak sebut sedap, pa. Sebenarnya PB plumbum kan. Tak apa, pa tu plumbum, barium, kalsium, pabaca sulfat. Maksudnya 3 ni, plumbum, barium, kalsium, atau bahasa Inggerisnya lead, barium, kalsium, are not soluble in room temperature, at room temperature. Okay, maybe if we heat them, kita panaskan dia akan dissolve lah. Okey, kemudian kenapa semua ni chloride salt. Sama juga, all chloride salt majority are dissolved soluble, but except 3 mercury chloride, lead chloride, silver chloride. Ini sama ada kamu buat PAH ataupun PAM. PAH ni apa? P plumbum, A argentum, argentum tu silver, silver tu perak lah, argentum. H mercury, Hg tu sebutan dia mercury, Melayu mercury, bahasa Inggeris mercury, PAH chloride. PAM ke boleh jugalah. Okey, karbonat, garam karbonat. Dah 3 dah. 4 garam karbonat. Karbonat ni dia pelik sikit, dia berbeza sikit. Yang mana karbonat ni semua tak larut. Semua tak larut. Kecuali 3 je yang larut iaitu natrium ataupun sodium. Tak ada pula. Okey. Sodium, potassium, ammonium karbonat saja. Okey. Kalau cikgu tanya kamu, apakah contoh garam karbonat yang larut? Jangan kamu kata natrium karbonat. Jangan kamu kata magnesium karbonat. Magnesium karbonat larut ke? Mana dia larut? Dia 3 ni je yang larut. Ataupun kamu kata zinc karbonat. Cikgu tanya dalam kelas, apakah contoh garam karbonat yang larut? Kamu kata zinc karbonat, salah lah. Dia ada 3 saja. Okey. Potassium, ammonium, sodium, ataupun natrium, kalium, ammonium sahaja yang larut. Okey, ni 4 jenis garam. Boleh kelas Okey, yang bawah ni apa? Bawah ni pula adalah kalau keempat-empat garam ni bermula dengan perkataan ammonium, sodium atau potassium, confirm dia larut 100%. Tak kisah dia karbonat ke, apatah lagi karbonat kan. Klorid ke, sulfat ke, nitrat, kalau bermula dengan 3 ni, ammonium, sodium, potassium, confirm dia semuanya larut. Boleh kelas?
So yang masih confused tu boleh dengar ulang balik, sebab cikgu nak cakap laju, nak ambil masa, nak kejar masa. Ataupun kau boleh baca lah berulang kali ya. Baca buku kimia ni tak boleh lah sekali 2 kali, kena baca 3 kali tak faham 4, 4 kali tak faham 5. Kena baca banyak kali ya. Okey. Okey, di bawah ni pun buku ni ditunjukkan cara-cara nak ingat tadilah, nak ingat mnemonics. Okey, mnemonics garam terpulanglah nak ikut sama je, dia kurang cikgu dulu tak ada mnemonic ni, hafal macam kita hafal Quran je lah, ulang-ulang banyak kali sama je, rajin atau tak rajin je lah. Okey, ni ada pengetahuan yang lain tak apalah, cikgu sebut lah. Okey, lead to chloride and lead to iodide are two type of salt that are special. Saja disebut sini 2 jenis ni sebabnya dia istimewa sikit. Okey, kelas kat sini agak pelik sikit. Chloride ni kita tahulah garam chloride kan, kita ada 4 garam, garam chloride, apa lagi, garam nitrate, garam apa, sulfate dengan karbonat Tapi dekat sini ada iodide. Iodide ni garam mana pula kan? Kita belajar 4 je tapi ada iodide. Iodide ni sebenarnya dia adik-beradik chloride jugalah, tapi tak berapa famous dan jarang tanya. Tapi kalau dia nak tanya, dia akan tanya lead iodide sahaja. Lead iodide tu sebut dia mention sini. Kita tak belajar 4 garam, tapi dalam soalan exam suka tanya lead iodide. Kenapa dia suka tanya lead iodide? Sebab lead iodide ni dia ada warna kelas warna dia macam ni warna dia. Kalau dalam bentuk kristal lead iodide ni, dalam dia adalah sifat dia macam chloride kan, bacan dengan pam, chloride pam kan. Lead chloride tak larut, jadi lead iodide pun tak larut juga, tak terlarutkan Jadi lead iodide ni kalau dia tak larut, dia warna ni lah, warna apa nama ni, warna kuning warna kuning. Dia okey, setelah kita tahu definisi garam, kemudian bagaimana garam terbentuk dan jenis keterlarutan garam, kita akan pergi kepada satu perkara yang sangat penting, preparation of soluble salts. Okey, preparation of soluble salt ni cikgu akan pergi ke rakaman video ketiga sebab ni panjang. Ini sangat-sangat penting antara garam tu. Ini salah satu topik yang biasa keluar dalam exam, cikgu boleh bagi 4.5 bintang lah. Sangat-sangat penting dalam bab garam ni. Kalau dia nak tanya, dia suka tanya ni preparation of soluble salt ataupun preparation of salt lah sebenarnya, preparation of salt. Okey, so kita berhenti rakaman ni, kita akan sambung rakaman yang seterusnya. Okey.